Assalamualaikum dan selamat datang kepada semua anak murid cikgu. Bagi yang baru menonton video cikgu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share supaya lebih ramai lagi kawan-kawan yang akan dapat manfaat daripada video ini. So, jadi tanpa membuang masa, semua dah ready ke nak belajar? Jom kita pergi ke video pembelajaran. Let's go! Okey, insyaAllah dalam video kali ini, kita akan belajar cara-cara ataupun bagaimana hendak menyelesaikan persamaan linear serentak menggunakan kaedah penggantian. Okey, so jadi sebenarnya persamaan linear serentak ni ada 3 cara yang kita boleh guna. Yang pertama sekali ialah kaedah graf, yang kedua ialah kaedah penghapusan dan yang ketiga ialah kaedah penggantian yang kita akan masuk hari ini. Okey, kaedah graf dan juga kaedah penghapusan, cikgu dah pernah terangkan dalam video-video yang sebelum ni. Jadi, siapa-siapa yang nak tengok kaedah graf dan juga kaedah penghapusan, awak semua boleh pergi ke video yang cikgu dah sediakan ataupun boleh tekan saja link di description box, ya. Okey, so jadi tanpa membuang masa, kita akan pergi kepada kaedah yang ketiga iaitu kaedah penggantian. Okey, macam mana nak selesaikan? Okey, contoh yang pertama kita ada X tolak 3Y sama dengan 7 dan 5X tambah 2Y sama dengan 1. Okey, untuk buat kaedah penggantian ini, anak-anak murid semua, untuk buat kaedah penggantian, awak semua mesti jadikan, mesti jadikan satu persamaan di mana X sama dengan apa-apa-apa. Mesti tinggalkan X seorang-seorang macam itulah. Ataupun Y sama dengan apa-apa-apa. Macam tu. Ingat. Cikgu ulang sekali. Untuk buat kaedah penggantian. Untuk buat kaedah penggantian. Awak kena tengok. Mana persamaan yang kita boleh jadikan X sama dengan apa-apa-apa. Y sama dengan apa-apa-apa. Maksudnya, tinggalkan X dengan Y seorang-seorang. So, kita akan pergi kepada contoh kita. Contoh yang ini, kalau kita tengok, kita ada X tolak 3Y sama dengan 7 dan juga 5X tambah 2Y sama dengan 1. Kalau kita tengok daripada kedua-dua persamaan ini, mana yang X seorang-seorang ataupun Y seorang-seorang? Ya, kita dekat persamaan yang pertama, betul? Persamaan pertama, kalau tengok persamaan pertama, ada X seorang-seorang. So, jadi dari persamaan pertama, dari 1, dari 1 ni maksudnya persamaan yang pertama ni lah ya. Cikgu akan jadikan X seorang-seorang. Macam mana nak jadikan X seorang-seorang? Kita tengok sini. Cikgu tulis X tolak 3Y sama dengan 7. Apa yang cikgu akan buat ialah, cikgu akan pindahkan negatif 3Y ini ke sebelah kanan. Iaitu bila kita tolak 3Y, bila pindah dia akan jadi dia punya vice versa. Iaitu dia akan jadi tambah. So, jadi X sama dengan 7 tambah 3Y. So, jadi kita dah ada persamaan yang ketiga. Kita dah ada persamaan yang ketiga. So, nampak tak? Faham tak maksud cikgu bila cikgu kata X sama dengan apa-apa-apa. Jadi cikgu jadikan macam ni. Sebab kita nak ganti. Sebab nama pun dah penggantian. Jadi kita kena jadikan X sama dengan 7 tambah 3Y. Tengok mana yang lebih senang lah. Kalau ada Y seorang-seorang, dan jadikan Y. Kalau macam kes contoh yang pertama ni, kita nampak X ada seorang-seorang. Boleh. So, jadi bila kita dah ada persamaan yang ketiga, barulah kita akan gantikan. Gantikan. Sekarang kita ada persamaan pertama, persamaan kedua dan persamaan yang ketiga. So jadi kita akan gantikan persamaan 3 yang kita baru dapat ini ke dalam 2. Kita akan gantikan ke dalam 2. Jangan ke dalam 1. Tak boleh 1. Sebab apa? Sebab persamaan 3 ni daripada persamaan 1. Jadi kita kena masukkan dalam persamaan yang kedua. So cikgu tulis 3 ke dalam 2. Meh kita tengok macam mana kita nak gantikan. So, persamaan dia ialah 5. Nampak tak sini ada X?
Okey. Kita apa cikgu tulis kat sini dulu supaya bagi nampak. Okey. 5. Okey. X. Okey, nampak tak X kat sini? Okey, X dekat sini kita akan gantikan nilai ini. Kita akan gantikan yang ini ke dalam sini. Okey, sebab tu kita panggil kaedah penggantian. Okey, ini maksudnya penggantian kat sini. Dalam kurungan jangan lupa. 7 tambah 3Y. Okey, lepas tu tulis balik. Tambah 2Y sama dengan 1. Okey, macam ni. Okey, cikgu harap semua dapat faham ya setakat ini. Okey, so bila kita dah buat macam ni, jadi bila duduk sebelah-sebelah, okey, duduk sebelah-sebelah macam ni ataupun dalam kurungan, kita kena kembangkan. Bila kembangkan maksudnya kena darab. So jadi 5 darab 7, 5 darab positif 3Y. Okey, tulis balik. Okey, cikgu sarankan semua untuk buat anak panah macam ni. Bila buat anak panah macam ni, kita akan kurangkan risiko careless. Okey, so 5 darab 7 akan dapat 35 tambah 5 darab positif 3Y akan dapat positif 15Y. Tambah 2Y sama dengan 1. Okey, sampai sini semua faham? Okey. Okey. So, jadi yang mana boleh tambah, kita akan tambah. Okey, yang mana boleh tambah, kita akan tambah. Okey. So, yang kita boleh tambah ialah, ini. Kita boleh tambah ini dan juga yang ini. Kita boleh tambah sebab apa? Sebab Y sama dengan Y. 35 dengan 15Y tak boleh tambah. Sebab apa? Sebab 35 ni tak ada Y. Okey. So, 35 tambah 17Y sama dengan 1. Okey, macam tu. Okey, so sekarang oleh kerana kita dah ada tinggal Y seorang je kat sini. So, jadi kita boleh tinggalkan Y seorang untuk cari nilai Y. Dan kita kena pindahkan mana yang tidak berkaitan. So, jadi mula-mula kita akan pindahkan 35. So, 35 ni depan dia tanda dia adalah positif. Okey, bila pindah dia akan jadi tolak. Okey, tolak. Okey, macam tu. Okey, so tinggallah 17Y sama dengan, ingat, jangan tulis 35 dulu. Siapa tuan rumah belah kanan ni? 1. Tulis 1 dulu, tolak 35. Okey, macam tu. Okey, sekejap, cikgu naikkan dia ke atas. Okey, seterusnya. Okey, 17Y sama dengan negatif 34. Okey. Macam tu. Lepas tu, okey. Kita pindahkan 17. Okey. Pindahkan 17. Duduk sebelah-sebelah maksudnya darab. Bila pindah dia akan jadi bahagi. So, jadi Y sama dengan negatif 34 per 17. Okey. Okey. So, jadi cikgu bawa ke sini. Okey. So, Y sama dengan negatif 34 per 17. So, tekan kalkulator. Y sama dengan bila bahagi, kita akan dapat negatif 2. So, inilah nilai Y, iaitu Y sama dengan negatif 2. Okey, so jadi kita dah selesai ke? Belum. Okey, sebab apa? Sebab ingat, tengok sini, dia punya pemboleh ubah ada 2, iaitu X dan juga Y. Okey, so jadi sekarang ni kita dah jumpa Y. Okey, kita dah jumpa nilai Y. Baru kita akan cari nilai X. Okey, macam mana nak cari nilai X? Okey. Cikgu tulis kat sini. Tadi kita dah dapat. Okay, kita dah dapat Y sama dengan negatif 2. Okey. So, sekarang ni kita akan tengok macam mana nak cari nilai X. Okey. Nak cari nilai X, okey, anak-anak murid, okey, awak masukkan saja mana-mana persamaan yang awak suka. Okey, persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh, persamaan 3 pun boleh. Tak ada masalah. Jawapan dia akan dapat sama.
Okey, tapi saranan cikgu suggest, okey, ambillah persamaan yang ketiga. Kerana apa? Kerana dekat persamaan 3 ni dah memang siap-siap dah persamaan dia. X sama dengan 7 tambah 3Y. Kan kita nak cari X. So, dah memang siap-siap dah dekat sini. So, jadi lebih senang. Okey, pilih persamaan yang senang untuk awak semua. So, 7 tambah 3 dalam kurungan negatif 2. Okey, so X sama dengan 7 negatif 6. So, okey, so X sama dengan 1. Okey, so jadi inilah jawapan dia. So, okey, X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 2. So inilah sahaja jawapan dia. Okey, senang. Okey, so jadi kita akan tengok contoh yang kedua. So, kita ada dua persamaan dekat sini. Yang pertama ialah persamaan Y sama dengan 3X tambah 1. Okey, ni akan jadi persamaan yang pertama. Dan X tambah 2Y sama dengan 16. Yang ini akan jadi persamaan yang kedua. Okey, so jadi macam cikgu cakap tadi, kalau kita nak buat kaedah penggantian, mesti tengok mana yang ada seorang-seorang. X atau Y, tak kisah. Okey, so jadi kalau tengok dalam kes ni, okey, persamaan 1 tu dah memang jadi Y sama dengan 3X tambah 1. Dah jadi memang jadi bentuk macam ni dah. So jadi kita tak perlu cari dah. Okey, kalau dah ada tak perlu cari. Okey, so jadi 1 masuk kepada 2. Maksud kita gantikan persamaan 1 ni kepada persamaan yang kedua. Okey, macam mana? Okey, so cikgu tulis persamaan yang pertama, persamaan yang kedua. X tambah 2Y sama dengan 16. Okey, X tambah 2. Okey, so jadi persamaan yang ini, masukkan dalam sini. Masukkan kat sini. Okey. So, dalam kurungan 3X tambah 1 sama dengan 16. Okey. Cikgu harap sampai sini awak semua faham ya. Okey. So, jadi kita kena kembangkan. Bila kembangkan kena darab. So, ini darab ni. Ini darab ni. Okey. So, jadi X tambah 2 darab 3X akan dapat 6X. 2 darab 1 akan dapat 2 sama dengan 16. Okey. So, mana yang boleh tambah, kita akan tambah. So, kita akan tambah X dan juga 6X. Okey, kita akan tambah. Bila tambah X tambah 6X akan dapat 7X tambah 2 sama dengan 16. Okey, so kita pindahkan mana yang tidak berkaitan. Okey, sebab kita nak cari X. So, 2 pindah. Okey. So, cikgu buat kat belah sini. Okey. So, 7X, tinggallah 7X sama dengan, ingat, tulis 16 dulu. Tolak 2. So, 7X sama dengan 14. Okey, so jadi kita kena pindahkan 7. 7 bila pindah akan jadi bahagi. So, X sama dengan 14 bahagi 7. Okey, 14 bahagi 7 akan dapat 2. So, inilah jawapan untuk X. Tapi belum selesai lagi. Sebab apa? Kita kena cari nilai Y pula. Okey, mari kita cari nilai Y bersama-sama. Okey. Okey, so jadi, macam saya cakap tadi lah. Okey, nak cari nilai Y, awak boleh masuk ke dalam mana-mana persamaan yang awak suka. Tak kisah persamaan 1 atau persamaan 2. Tapi pilihlah yang mana yang mudah. Okey, so cikgu pilih persamaan yang pertama. Okey, so X sama dengan 2. Okey, cikgu gantikan Y sama dengan 3. Cikgu gantikan X dengan 2. Okey, macam ni. Ingat, kena letak dalam kurungannya. Okey, so Y sama dengan 6 tambah 1. Okey, so Y sama dengan 7. Okey, so jawapan dia, okey.
So, X sama dengan 2 dan Y sama dengan 7. So, inilah jawapan dia. Okey, senang je kan? Okey, so insyaAllah cikgu harap semua dapat faham, okey, dan dapat catch up apa yang cikgu nak ajar ni ya. Okey, so jadi cikgu berhenti sampai sini saja. So kalau ada apa-apa masalah, okey, awak semua boleh komen di bawah dan insyaAllah cikgu akan jawab satu persatu. Okey, so jadi stay tune untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.